Assalamualaikum, saya Naliana Amirah binti Muhammad Hassan alias Muhammad Syamsuri akan membentangkan isu mengurangkan ketidaksamaan yang bertajuk Faktor dan Kesan Ketidakseimbangan Pembangunan di Bandar dan Luar Bandar. Pengenalan isu dan justifikasi. Ketidakseimbangan pembangunan ialah pembangunan yang berlaku secara tidak sama rata yang diperoleh dalam sesebuah negara. Ada wilayah yang maju dan ada wilayah yang mundur di mana ia menunjukkan perbezaan dan hasil yang diperoleh tidak sama rata. Setiap negara juga akan mengalami hal ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah atau negeri dalam pemerintahan tersebut. Tidak kiralah negara maju, sedang membangun ataupun mundur. Di Malaysia, pembangunan yang tidak seimbang ini sememangnya wujud di mana ia berpunca daripada faktor tertentu sehinggakan memberikan kesan yang negatif dalam pembangunan negara. Pembangunan tidak seimbang yang meningkat ini juga bermula pada akhir tahun 1980-an di negara maju. Isu ini menjadi tular dan menimbulkan ketidakpuasan hati kepada rakyat serta menyebabkan berlakunya kecenderungan politik di mana ia menggugat kestabilan ekonomi negara dan dunia kerana ia boleh mengancam perpaduan nasional. Pandemik COVID-19 yang melanda baru-baru ini juga memberi cabaran yang luar biasa kepada dunia, terutamanya negara Malaysia. Pembangunan ekonomi negara terganggu akibat kesan kritikal pandemik COVID-19, iaitu ianya mengakibatkan musibah yang lebih dahsyat berbanding dengan krisis-krisis sebelum ini, serta mengubah sistem perindustrian negara. Sektor ekonomi yang berbeza bagi Malaysia juga menimbulkan jurang pelbagai dimensi di antara kumpulan pendapatan, etnik, rantai yang bekalan dan wilayah atau negeri kerana Malaysia mempunyai 3 wilayah persekutuan yang berbeza-beza tahap pencapaian ekonomi dan terdiri daripada 13 buah negeri. Malaysia yang sedang menuju status negara maju dan memiliki penduduk berbilang bangsa dan agama akhirnya menjadi kritikal kerana masalah ketidakseimbangan pembangunan ditambah pula dengan pandemik COVID-19 yang melanda. Walaupun kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha dalam menangani ketidakseimbangan antara wilayah atau negeri di Malaysia, tetapi pertumbuhan ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan antara negeri masih lagi di tahap yang merunsingkan dan menggambarkan bahawa kesejahteraan rakyat belum lagi terjamin. Isu-isu dan permasalahan. Ketidakseimbangan pembangunan antara bandar dan luar bandar merupakan isu utama. Selain itu, permasalahan lain yang berkaitan dalam tugasan ini ialah agihan pendapatan yang tidak setara, kos sara hidup yang tinggi, kekurangan dana kerajaan dan penularan wabak COVID-19. Sorotan literatur berserta teori. Masalah ketidakseimbangan pembangunan selalunya menjadi polemik dunia yang tidak berkesudahan antara wilayah atau negeri dalam sesebuah negara. Menurut Abdullah 2015, pada tahun 1955, Kuznets mengembangkan teori yang paling berpengaruh yang menghubungkan agihan pendapatan dengan tahap pembangunan negara dalam isu ketidakseimbangan, dan mengikut teori ini, hubungan kedua-dua pemboleh ubah berkenaan berbentuk U terbalik. Agihan pendapatan menjadi tidak seimbang di peringkat awal pembangunan. Tetapi apabila pembangunan yang lebih tinggi dicapai, ianya semakin seimbang mengikut kajian dibuat. Menurut Razak dan Ali 2009, isu daripada kesan penumpuan convergence dan penyimpangan divergence berasaskan kepada teori neoklasik dan juga teori pertumbuhan ekonomi endogen terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, iaitu Kuznets dan Williamson, yang membuka banyak perbahasan tentang ketidakseimbangan dalam negara yang diteroka semula. Baker 1964, Bush 2015, Rani dan Fuhrer 2016 berpendapat bahawa punca yang mungkin menyebabkan ketidaksamaan boleh menjadi bahagian buruh dasar pengagihan semula, pengagihan pendapatan peribadi dan pasaran buruh seperti keselamatan sosial dan perundingan kolektif, pendidikan dan sebagainya di peringkat mikro. Serta menurut Charles Cole 2011, beberapa ciri isi rumah lain termasuk jantina dan bangsa di peringkat makro pula mengikut Lippmann 2005, Charles Cole 2011 dan Blanoris 2015, Rani dan Fuhrer 2016 dan Acetuna 2020. Punca penentu ketidaksamaan termasuklah peluang pendidikan, perubahan kuasa politik, globalisasi, perubahan institusi pasaran buruh, perubahan teknologi yang berat sebelah kemahiran, faktor institusi seperti keusahawanan, cukai dan imigresen dan tingkat. Contohnya, faktor institusi seperti keusahawanan boleh menjadi punca penentu pendapatan dan bukanlah akibat ketidaksamaan menurut Lippmann 2005, dan mengikut Acetuna 2020 terdapat kesan buruk akibat peningkatan ketidaksamaan kepada keusahawanan.
Metodologi. Kaedah yang digunakan dalam tugasan ini ialah kaedah kualitatif dan kuantitatif, iaitu berdasarkan kepada kajian yang menggunakan artikel-artikel terkini serta sumber-sumber berkaitan yang lain. Tujuan utama kaji selidik ini dilaksanakan adalah bagi mengumpul maklumat tentang faktor dan kesan ketidakseimbangan pembangunan yang berlaku di bandar dan luar bandar. Kaji selidik ini bergantung kepada reka bentuk persempelan kebarangkalian, kaedah pemerhatian dan beberapa lagi kaedah lain serta data tersebut dikumpul berdasarkan maklumat yang sedia ada melalui kajian penyelidikan yang terdapat dalam artikel-artikel meliputi beberapa negeri sama ada di kawasan bandar dan luar bandar. Hasil kajian. Beberapa faktor boleh menjejaskan perbezaan pendapatan di seluruh negeri iaitu seperti perbandaran, taburan etnik, tahap pendidikan, migrasi dalaman, struktur pekerjaan, penyertaan tenaga buruh wanita dan saya isi rumah. Bagi pembandaran, tahap pembandaran berbeza daripada 47% di Kelantan kepada lebih 93% di Pulau Pinang dan Selangor dan 1% di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Pendapatan median per kapita adalah lebih tinggi di negeri yang lebih berbandar. Laporan tinjauan gaji dan upah 2017 menunjukkan bahawa purata pendapatan pekerja di kawasan luar bandar pada RM 2040, median RM 1400 jauh lebih rendah berbanding rakan sekerja di bandar iaitu RM 3038, median RM 2260 menurut DOSM 2018. Bagi tahap pendidikan, penjualan data sampel 2% daripada banci penduduk 2010 menunjukkan nisbah penduduk berumur 20 hingga 60 tahun yang berpendidikan sekolah menengah adalah sedikit di Sabah dan Sarawak iaitu sekitar 16% hingga 17% sahaja dan yang tertinggi adalah di Putrajaya iaitu 63%, diikuti oleh Kuala Lumpur iaitu 45%. Pendapatan per kapita sangat dikaitkan dengan kadar umur penduduk yang mengutamakan pekerjaan selepas mendapatkan pendidikan di sekolah menengah. Pendidikan tinggi mempunyai premium yang besar dalam imbuhan pekerja. Bagi migrasi dalaman, keadaan migrasi cenderung memilih pekerja yang berkemahiran tinggi. Wilayah tengah yang terdiri daripada Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor telah menjadi destinasi utama pendatang dari seluruh negara sebagai pusat pentadbiran, komersial, perniagaan, hub perindustrian dan pendidikan negara. Data banci penduduk 2010 menunjukkan lebih 60% penduduk bekerja berumur 20 hingga 60 tahun di Kuala Lumpur dan Selangor adalah lahir di luar negeri. Sebagai perbandingan, hanya 9% penduduk di Kelantan dan 14% di Sarawak yang dilahirkan di luar negeri. Perbincangan dan cadangan penyelesaian. Terdapat faktor dan kesan ketidakseimbangan pembangunan yang memberi impak negatif kepada negara. Antara faktor ketidakseimbangan pembangunan ialah agihan pendapatan yang tidak setara. Hasil pendapatan negara tidak dibahagikan secara sama rata yang menyebabkan berlakunya ketidaksamaan antara penduduk golongan berpendapatan tinggi dan golongan berpendapatan rendah sama ada di bandar serta di luar bandar. Sebagai contoh, golongan berpendapatan tinggi hanya membayar cukai yang sedikit sahaja sedangkan pendapatan yang diperolehi mereka amatlah tinggi berbanding golongan berpendapatan rendah yang membayar cukai di mana bagi mereka sangat tinggi. Kos sara hidup yang tinggi juga merupakan penyebab ketidakseimbangan pembangunan di bandar dan luar bandar. Golongan miskin dan golongan berpendapatan rendah tidak mampu menanggung kos perbelanjaan seharian hidup mereka kerana kos sara hidup yang sangat tinggi berbanding dengan golongan berpendapatan tinggi dan kaya yang mampu membiayai kos sara hidup mereka walaupun tanggungan perbelanjaan tersebut mahal. Selain itu, penularan wabak COVID-19 juga merupakan faktor ketidakseimbangan pembangunan di antara bandar dan luar bandar. Ramai penduduk yang terjejas dengan sumber pendapatan mereka sama ada penduduk di bandar dan luar bandar akibat pandemik COVID-19 yang melanda di negara ini. Golongan miskin dilihat paling terjejas sekali dengan keadaan sedemikian kerana mereka kehilangan sumber pendapatan di mana wang yang dicari hanyalah semata-mata melalui perniagaan kecil-kecilan sahaja apabila dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan yang terpaksa menutup sektor-sektor ekonomi buat sementara waktu bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Seterusnya, berlaku juga kesan ketidakseimbangan pembangunan. Antara kesan ketidakseimbangan pembangunan ialah kawasan pertempatan masyarakat kurang membangun, terutama di luar bandar. Hasil pendapatan negara yang tidak sama rata menyebabkan dana untuk mentransformasikan luar bandar tidak berjaya. Hal ini akan menyebabkan penduduk luar bandar ketinggalan kerana kawasan mereka masih lagi kurang membangun berbanding kawasan bandar yang sudah lama membangun.
Penduduk luar bandar juga tidak dapat merasai kemudahan teknologi yang sedia ada kerana kawasan mereka masih lagi belum membangun dan tidak seperti keadaan di bandar. Seterusnya, taraf hidup menurun juga merupakan kesan ketidakseimbangan pembangunan. Taraf hidup yang rendah ini menunjukkan penduduk yang hidup pada sesuatu masa dan tempat tertentu, namun ianya tidak dapat memenuhi keperluan hidup mereka. Taraf hidup penduduk yang rendah juga diukur dengan membandingkan pendapatan diterima yang tidak mampu dibelanjakan oleh seseorang individu atau sesebuah keluarga untuk memenuhi keperluan asas. Apabila kos sara hidup penduduk tinggi, maka taraf hidup penduduk menjadi rendah. Masalah pengangguran juga akan semakin meningkat kerana faktor ketidakseimbangan pembangunan. Peluang pekerjaan yang sedikit kerana masalah pembangunan yang tidak seimbang menyebabkan ramai penduduk yang menganggur. Penduduk luar bandar yang berpindah ke bandar akan menyebabkan berlakunya lebihan penduduk di kawasan bandar, ditambah pula dengan pendatang asing yang datang berpindah ke negara ini. Mereka juga tidak mempunyai peluang pekerjaan kerana pekerjaan yang dicari mereka sudah dipenuhi oleh penduduk-penduduk di bandar. Jadi, mereka terpaksa menganggur sahaja kerana peluang pekerjaan terlalu sedikit akibat penduduk di bandar menjadi sudah penuh. Cadangan penyelesaian. Terdapat langkah-langkah yang dapat menyelesaikan masalah ketidakseimbangan pembangunan ini. Antara langkahnya ialah mengagihkan pendapatan secara sama rata. Agihan pendapatan yang setara antara golongan kaya dan golongan miskin amat penting agar dapat menyeimbangkan hasil pendapatan yang sama rata, iaitu golongan miskin juga dapat merasai dan menjalani hidup dengan selesa dan bukan sahaja kepada golongan kaya. Misalnya, cukai yang tinggi dikenakan kepada golongan kaya, manakala subsidi diberikan kepada golongan yang tidak berkemampuan seperti golongan B40. Seterusnya, mentransformasikan pembangunan ekonomi di luar bandar. Keadaan pembangunan di luar bandar yang masih jauh ketinggalan berbanding di bandar menyebabkan berlakunya ketaksamaan pembangunan. Pembangunan ekonomi di luar bandar sepatutnya ditingkatkan agar penduduk luar bandar juga dapat menikmati keselesaan dan kemajuan seperti di bandar. Misalnya, pembinaan klinik-klinik, hospital dan sebagainya yang memudahkan penduduk luar bandar untuk mendapatkan rawatan dengan cepat tanpa perlu ke kawasan bandar apabila mempunyai masalah kesihatan. Pembinaan bangunan serta kawasan pertempatan yang strategik juga harus dibina bagi membangunkan kawasan desa menjadi kawasan pertempatan yang moden. Selain itu, peluang pekerjaan yang banyak juga harus disediakan sama ada di bandar dan juga luar bandar. Penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar dan datang berpindah ke bandar menyebabkan berlakunya lebihan penduduk di kawasan bandar serta menjadi punca peluang pekerjaan tidak mencukupi. Hal ini kerana kawasan luar bandar yang masih belum membangun menyebabkan mereka tiada peluang pekerjaan untuk hidup di mana mereka terpaksa mencari pekerjaan di bandar dan akhirnya perlu bersaing dengan penduduk bandar dan pendatang asing yang datang ke negara ini. Penduduk di bandar juga tidak dapat memenuhi peluang pekerjaan di kawasan mereka sendiri kerana terlalu ramai penduduk yang mencari pekerjaan di kawasan tersebut. Justru itu, pihak kerajaan harus menyediakan peluang pekerjaan di kawasan luar bandar bagi mengurangkan bilangan penduduk desa datang ke kawasan bandar. Sebagai contoh, kerajaan mewujudkan wilayah ekonomi Pantai Timur ECER kepada penduduk luar bandar yang terdiri daripada negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Mersing Johor. Kesimpulannya, ketidakseimbangan pembangunan sememangnya akan berlaku kepada mana-mana negara, termasuklah negara Malaysia, dan menimbulkan faktor dan kesan yang negatif kepada negara. Walaupun ketidakseimbangan pembangunan yang berlaku di bandar dan luar bandar dilihat seperti terkawal, namun sebenarnya ia berada di situasi yang amat membimbangkan kerana boleh memberikan impak yang besar kepada negara. Oleh itu, ketidakseimbangan pembangunan di bandar dan luar bandar tidak boleh dipandang remeh dan perlulah diatasi oleh pihak yang bertanggungjawab agar dapat menyamaratakan semua hak penduduk dan memberi keadilan kepada semua pihak. Dengan demikian, semua penduduk dapat menikmati hasil negara yang adil dan saksama dan hidup dengan selesa kerana negara telah mencapai pembangunan yang seimbang dan maju.